pembelian saham emas dan Asia serta offside deal dengan Tajuddin Ramli, iaitu melalui pengarahan keputusan kabinet dan surat arahan daripada Datuk Nadri Aziz kepada GLC yang terlibat dalam kes saman terhadap Tajuddin Ramli adalah manifestasi kegagalan dasar dan program penswastaan yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir. Kedua-dua perkara ini merupakan simbol kronisme dan rasuah yang paling hebat dan penswastaan atas dasar who do you know and you tolong gua tolong lu. Walaupun Tun Mahathir telah bersara selama lebih kurang 7 tahun, tetapi ingin saya katakan bahawa rakyat masih terbeban dengan pembayaran kebobrokan pemerintahan 22 tahunnya. Maknanya sampai hari ini rakyat terpaksa membayar hasil kesan daripada tempoh 22 tahun pemerintahan yang dilakukan oleh Dr. Mahathir. Emas daripada sebuah syarikat kepunyaan rakyat yang satu ketika dahulu setaraf dengan Singapore Airlines, Cathay Pacific dan Etihad, kini menanggung kerugian serta tidak dapat bersaing maju dan lebih menyedihkan berpindah hak milik daripada rakyat kepada individu seperti mana Tajuddin Ramli, yang menyebabkan emas kerugian 8 bilion atau emas kecurian 8 bilion yang tidak dipertanggungjawabkan ke atas kerugian atau kecurian tersebut. Maknanya tiada siapa yang dipertanggungjawab atas segala kecurian sebanyak 8 bilion. Walaupun pada peringkat awal sebelum itu ada usaha untuk nak mengheret Tajuddin Ramli, tetapi sekarang sudah ada keputusan untuk menyelesaikan ataupun menarik balik kes terhadap Tajuddin Ramli daripada semua GLC yang terlibat. Malah walk free. Kedua-dua fakta ini merupakan kejayaan program perswastaan Mahathir Mohamad yang disambung oleh anak didik dia, iaitu Najib Tun Abdul Razak. Jadi sebab itu bagi saya bahawa isu yang terbaru ini apabila MAS membeli saham Asia, yang mana saham Asia itu lebih tinggi harga dia, nilai dia daripada saham MAS. Jadi MAS khazanah membayar dengan satu jumlah harga yang sangat besar, dan kemudian dengan duit tersebutlah Asia membeli saham MAS yang sangat rendah. Jadi seolah-olahnya kita beri duit kepada Asia untuk beli lebih kurang hampir 20%, sedangkan yang khazanah beli itu hanya nilainya dalam lebih kurang 10% sahaja. Jadi ini bagi saya satu mengulangi sejarah lama seperti mana pemindahan emas daripada syarikat yang dimiliki oleh rakyat, oleh negara kepada individu Tajuddin Ramli, dan ini sekarang ni sedang berlaku era baru, iaitu permulaan kembali kepada zaman yang lama itu, satu permulaan di era ini, iaitu yang berkemungkinan satu hari nanti bahawa Asia boleh mengambil alih emas secara yang sepenuhnya. Ini satu benda yang tidak mustahil. Dengan pembelian ataupun pengambilan Asia ke atas emas sebanyak 20% ini, apakah kemungkinan selepas ini menyebabkan Firefly tidak lagi menjadi satu pesaing kepada Asia, dan apakah ini akan menjadikan bahawa tambang murah di Malaysia ini akan terus dimonopoli oleh Asia, dan apa akan terjadi jika itu berlaku, tiba-tiba satu hari nanti merger ini kembali terungkai. Maknanya Asia keluar, berlaku pecahan dalam merger ini, maka apa akan jadi pada waktu itu kepada Firefly? Karena saya menjangka bahawa jika deal dibuat ini, Firefly akhirnya hanya akan menjadi regional penerbangan yang bersifat regional, bermakna bahawa jika berlaku satu hari nanti merger ini dipisahkan, maka pada waktu itu sudah tentulah bahawa yang akan untungnya ialah Asia. Sebaliknya Firefly yang merupakan syarikat yang dimiliki oleh MAS ini akan menanggung kerugian, kerana dia sudah hanya menjadi satu yang bersifat regional, tidak lagi kepada pesaing yang baik kepada Asia.